Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita taufik dan hidayah untuk terus menuntut ilmu di waktu ujian yang sangat berat ini bagi rakyat Malaysia secara khususnya dan seluruh Islam di seluruh dunia, iaitu waktu kita diuji dengan wabak. Dan lagi di akhir-akhir ini wabak ini semakin meningkat dan menyebabkan kita terpaksa menghadkan pergerakan kita. Ini antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada kita. Semoga Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita, menaikkan darjat kita dan memberi kita ganjaran di atas kesabaran ketika kita menghadapi ujian yang berat ini. Namun ujian yang berat ini tidak menghalang kita daripada kita terus mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla adalah menuntut ilmu, menambah ilmu, memperbaiki amal serta iman, hatta sehinggalah kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, murni sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan di antara jalannya untuk kita menuntut ilmu yang diperintahkan oleh Allah Taala, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan untuk kita memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan mempelajari hadis-hadisnya. Dan di hadapan kita ini kitab Umdatul Ahkam, kitab yang mengumpulkan hadis dalam masalah hukum hakam. Dan semua, dan ini antara marhalah ataupun satu tingkatan, satu proses, satu perjalanan dan kita belajar hadis Nabi SAW. Lepas kita belajar hadis 40, kita telah tamatkan sebulan yang lepas dan silibus mengajar hadis, iaitu yang kedua ialah mempelajari kitab Umdatul Ahkam. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dah dalam kitab kelima. So hadis yang kelima daripada kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-allamah Abdul Ghani al-Maqdisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub
Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabulanna, la la an-nahi, la yabulanna, la larangan, jangan, yabulu, asalnya yabulu, yabulu maksudnya kencing, bala yabulu, bala yabulu, bala yabulu, bahasa Arab yabulu maksudnya kencing. Yabulanna dicampur dengan nun taukid kat belakang tu, maksudnya benar-benar kamu jangan, betul-betul jangan buat. La yabulanna ahadukum, seorang di kalangan kamu fil ma'i daimi. Itu dah tetap. Daim maksudnya yang tetap. Allazi yang la yajri, tidak bergerak, tetap dan yang tidak bergerak. Thumma, kemudian yaghtasilu minhum, kemudian dia mandi dalam air tersebut. Dan daripada Muslim, dari Muslim pula Nabi kata janganlah seorang dari kalian la yaghtasilu, ini jangan seorang kalian mandi, la yaghtasilu mandi, fil ma'id daim, dalam air yang tetap, wa huwa junubun, dalam keadaan dia berjunub. Hadis ni hadisnya besar perbincangan dia, tuan-tuan, besar. Sebab hadis ni ada dua isu. Hadis ni nak cerita pasal apa hukum air yang terkena najis dan apa hukum air yang terkena, yang digunakan oleh orang yang berhadas. Maksudnya dia telah masuk, dia telah gunakan, telah celupkan badannya dalam air yang suci. Apa hukum air tersebut? Boleh pakai, ataupun dalam bahasa orang Melayu kita atau bahasa yang kita biasa dengar, air musta'mal. Air musta'mal. Air musta'mal, air yang telah di Nabi kata air yang diam. Dalam terjemahan buku pada sini, dia kurang tepat, dia kurang halus terjemahan. Kita tengok sini. Dia katakan jangan seorang kalian kencing pada air yang tidak mengalir. Sedangkan Nabi kata dalam hadis kita al-ma' ad-daim alladhi la yajri. Ad-daim di sini maksudnya tetap. La yajri, tidak bergerak. Tidak bergerak. Alladhi la yajri, tidak mengalir. Air tidak bergerak, pelik kan? Tidak mengalir. Janganlah seorang kamu kencing dalam air yang daim, tetap, yang tidak bergerak. Jadi para ulama bincang, adakah tidak bergerak ni allazi layan kepada yang tadi? Kata ya, itu menunjukkan bahawa air itu tidak, iaitu apa dia? Allazi la yajri, tetap tidak bergerak. Jadi tidak bergerak tu tafsiran kepada tu dia terletak dalam satu bekas ataupun baldi ataupun kolam yang besar, swimming pool contohnya, yang tidak bergerak contohnya. Jadi dalam hadis ini ada dua larangan yang utama. Ada dua larangan yang utama dalam hadis ini. Larangan yang pertama adalah jangan kencing. Yang pertama. Larangan yang pertama ialah jangan, la yabulanna, jangan kencing. Ini yang pertama. La yabulanna, jangan kencing. Larangan untuk kencing dalam air. Yang kedua, an-nahy 'anil ightisal, kemudian larangan mandilah tersebut. Okey. Isu yang pertama dalam hadis ini kata adalah dalam mazhab Hanafi bahawa air yang tidak bergerak, air ar-raqid, katakanlah dalam satu kolam, satu macam pool yang tidak bergerak airnya, swimming pool yang tidak bergerak airnya, dia kata bernajis. Kalau najis masuk dalam itu, dia akan bernajis lebih daripada 2 kullah. Ini mazhab Abu Hanifah.
Mazhab Hanifah kata kalau air itu tidak bergerak walaupun air itu lebih daripada 2 qullah. Dalam mazhab Syafi'i kata tak. Kalau mazhab Syafi'i kita tidak ambil secara direct hadis tu begini. Sebab Nabi kata hadis ni siapa air yang tetap kan? Nabi tak kata air tetap tu 2 qullah, tetap 2 qullah. Mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama dia memandang bahawa tidak. Tak boleh ambil terus direct hadis ni sebegini. Kerana terdapat di sana satu lagi hadis yang Nabi SAW sebut, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Nabi kata, apabila suatu air itu mencapai 2 qullah. Apabila air itu mencapai 2 qullah, qullatayn. Maksud qullatayn 2 qullah. 2 qullah. Jangan ingat 2 qullah dalam bahasa Melayu. Orang Melayu selalu sebut 2 qullah, 2 qullah. Qullatayn. 2 qullatayn iaitu bila sampai 2 qullah. Qullah ini qilalul hajar, kata Imam Hajar. Qilal besar pada zaman orang Arab dahulu, zaman-zaman dahulu masih lagi dipakai. Sebab itulah Nabi kata dalam satu hadis dan dia menunjukkan bahawa 2 qullah ni mafhum, 2 qullah ni difahami oleh orang Arab. Iaitu Nabi kata nanti di sidratul musa qilal. Besar qillah. Daunnya besar-besar qullah tu. Daunnya sebesar qullah ataupun buahnya sebesar qullah. Dan qullah itu kata Imam Hajar iaitu qilalul hajar. Itu bunyi dia, bentuk dia macam satu bekas air yang besar. Dan telah membuat kiraan dan mereka kata bahawa air itu lebih kurang 193 liter. 193 liter ataupun kalau bahasa namanya dia kata 500 kali Baghdad sekolah agama petang. Masih lagi kalau siapa pakai masih lagi pakai kitab dalam Zadul Masir tu, maka kita akan tengok dia sebut 500 kati Baghdad. Bahasa lama kita tak pakai 500 kati Baghdad dah zaman sekarang. Iaitu lebih kurang 193 liter. 193 liter air. Okey. Macam mana dia punya ni? Iaitu ketinggiannya 1,5 hasta tinggi, lebar dan panjang. 1,5 hasta tinggi, lebar dan panjang. Itu dia punya qullatain. Dia kurang 200 liter air. Kalau nak selamat 200 liter air lah. 203 kilogram. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan bahawa air itu kalau dia banyak, kefahaman hadis ni maksudnya jangan sekali-kali kamu kencing pada air yang tidak mengalir. Tidak mengalir itu banyak mana? Kat sini lah mazhab Syafi'i kata tidak mengalir itu ialah kalau dia kurang daripada 2 qullah, yes, barulah air itu dia bernajis. Maka tak boleh kita mandi dalam air. Tak boleh kita gunakan air itu untuk mandi. Sebab apa? Hadis tadi sebut qullatain. Idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath. Dia tidak lagi menanggung. Selagi mana tidak berubah bau, warna dan rasa. Okey. Tidak berubah bau, warna dan rasa. Okey. Dan hadis 2 qullah ini telah mengkhususkan bahasa dalam bentuk umum, iaitu air yang diam, air yang tidak bergerak. Tetapi air 2 qullah itu telah mengkhususkan masalah ini. Telah mengkhususkan masalah ini. Telah mengkhususkan hadis ini. Hadis ni bila sebut allazi yajri, hadis ini juga jadi hujah bagi qaul Syafi'iyah kata tu bergerak. Okay. Air itu bergerak. Bila air itu bergerak, maka tak termasuk dalam larangan.
Jadi jika air itu bergerak, maka dia tak termasuk dalam larangan dalam hadis ini. Jadi daripada mana dapat poin ni? La allazi la yajri. Allazi la yajri. Jadi bila air itu mengalir, maka dia termasuk dia tak termasuk dalam larangan ini. Cuma ada satu perbincangan dalam masalah fiqh, iaitu kalau kadang-kadang sungai itu mengalir. Tetapi kadang-kadang dia macam ada kat tepi tu, macam ada lopak air, macam air tu dia dialihkan ke satu kawasan. Adakah dia termasuk dalam hadis ni walaupun dia dekat tepi sungai? Amal kata guru kami, Syekh Husam Lutfi Syafi'i, dia kata ya. Dia termasuk juga dalam larangan tersebut. Kan kata kalau ada sungai kat sini tepi dia. Tapi kemudian air tu macam terkeluar sikit tepi ni, kemudian dia macam terkumpul kat sini. Jadi tak bergerak kat situ je. Air tu sikit lah. Sikit macam kecil je. Okay. Dan dia mengalir kat, dia tumpul dan bergenang kat sini je. Larangan ni. Maksudnya termasuk juga jangan kencing dalam pasal. Apatah lagi dalam lopak-lopak air. Bila kita pergi gunung kadang-kadang, siapa yang rajin naik gunung akan dapat lopak air apa semua, maka jangan kita kencing kat situ. Dan itu termasuk adabnya. Datang lain minum, manusia lain minum, itu dari segi hikmahnya. Dan juga dia boleh merosakkan air. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah, isu yang ketiga, Imam Ahmad rahimahullah, dia berdalilkan dengan hadis ini bahawa ihtajja 'ala al-bawl al-adami tunajjis al-ma' ar-raqid. Okey. Apa dia? Okey, nak cerita pasal apa ni? Iaitu isu berkenaan dengan najis yang macam mana yang menyebab dia berubah. Okey, dalam mazhab Hanbali pula, mazhab Ahmad dia kata, okey, mazhab Ahmad dalam mazhab Syafi'i sama dengan Allah. Dalam masalah air yang bernajis. Apa dia? Air mutanajis. Air mutanajis maksudnya apa? Air yang bernajis. Itu dalam pengajian fiqh. Antara sekali yang kita akan bincang ialah isu air, iaitu air itu bagi kepada berapa tuan-tuan, ada bagi berapa bahagian, iaitu tahir dan makruh. Kita boleh cerita kat sini dulu lah, supaya kita boleh selesai dulu pembahagian air, baru kita cerita pasal masalah ni. Saya tulis kat sini. Okey. Dia ada 4 bahagian. Okey. Air itu ada, atau kita kata 3 bahagian yang umum lah. Kita kata dia ada air yang suci. Air suci dan menyucikan. Asal panggil tahir, mutahhir. Tahirun, mutahhirun. Tahirun, mutahhir. Dia suci dan menyucikan. Atau nak senang nak faham, tahur. Air yang tahur. Tahur maksudnya air yang suci dan menyucikan. Sucinya, kesucian. Ini dengan ta ni baris atas. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut al-bahru huwa tahuru ma'uhu. Al-bahru huwa tahuru ma'uhu. Huwa tahur. Tahur, airnya suci dan menyucikan. Okey. Dan ini suci dan menyucikan dan tidak okey. Yang ni yang pertama, makruhin. Dia tidak makruh. Ghairu makruhin.
Yang ni air mutlak. Kenapa nama mutlak? Bila kita sebut air je, air, bagi kita tahu air. Kita tak sebut air sirap. Bila sebut air sirap, kita dah ikat air itu dengan satu sifat yang lain. Betul tak? Bila kita sebut air sirap. Dia air sirap itu kita dah ikat dengan sifat yang lain. Air sirap. Maka kita sifat yang lain. Begitu juga dengan kita kata air kopi. Maksudnya kita dah ikat dengan satu sifat yang lain. Jadi sebutnya air mutlak, maksudnya air yang mutlak. Tak boleh campur dengan apa. Dia asal dia bentuk air yang boleh dibahagikan ada dua. Satu yang turun dari langit. Satu yang turun dari langit. Dari langit. Yang satu yang keluar dari bumi. Dari langit ni air laut, air hujan, salji, air embun. Kan? Yang keluar dari bumi tu apa benda? Air hujan. Hujan batu. Yang dari bumi apa dia? Laut, sungai, air. Kan? Ini contohnya air. Okay? Ma'us sama' wa ma'ul bahar wa ma'ul nahar. Ya. Wa ma'ul ain. Ma'ul thalji. Wa ma'ul barad. Betul syujah. Okey, yang ini pertama. Kemudian dia air yang kedua pula dipanggil air dan menyucikan tetapi makruh. Tetapi dia makruh. Dia makruh digunakan. Ini apa dia? Dia panggil air musyammas. Mesti kita dengar kan? Air musyammas. Air musyammas itu air yang kena matahari. Asalkan air kena matahari dia dah jadi syarat lagi. Apa syarat air musyammas? Iaitu pertama sekali mestilah dia di negeri yang panas. Itu satu dulu. Negeri yang panas. Dia mesti negeri yang panas. Negeri yang panas. Okey. Maksudnya panas tu maksudnya bila panas tu panas terik, betul. Maksudnya pada waktu musim panas atau negeri yang panas. Maksudnya panas rumah kita rasa panas. Itulah dia maksudnya. Bukan asalkan ada matahari dia panas tak. Contohnya negara Arab 40 darjah Celsius. Malaysia pun dalam musim-musim tertentu sangat. Okey. Hatta kalau dekat negeri barat sekalipun, bila musim itu musim panas yang betul panas terik betul sampai mungkin boleh jadi 30 40 lebih Celsius, masuk juga dalam negeri yang panas. Terus dia letak dalam bekas apa dia? Bekas yang diperbuat daripada besi. Buat daripada besi. Okey. Bekas daripada besi ataupun apa saja barang gali bahan emas dan perak lah, kecuali emas dan perak. Jadi emas dan perak. Bekas besi kecuali emas dan perak. Bila emas dan perak ni tak boleh kita ambil wuduk dari bekas emas dan perak. Itu kena faham. Tak boleh daripada bekas emas dan perak. Okey. Emas dan perak. Okey. Tampal emas sikit pun tak boleh. Okey. Kalau perak kalau banyak tidak berhajat, itu tak boleh pakai.
Kalau banyak berhajat, dia makruh. Kalau sedikit dan berhajat, maka dia harus. Itu kita kena detailkan lagi dalam kajian lain. Kita tak boleh detailkan sangat di sini. Okay? Ini negeri yang panas. Bekas, besi, kecuali emas dan perak. Ini air musyamas. Yang ketiga, apa dia? Dia digunakan pada badan. Yang makruh tu guna pada badan. Yang dimakruhkan tu apabila digunakan pada okay, digunakan pada menggunakan pada badan, digunakan pada badan. Yang ni nama ni baru dah diberikan makruh. Itu jadi air musyammas. Itu namakan air musyammas itu secara umum lah tuan-tuan rahmatullah. Okey. Secara umum. Okey. Dan yang keempat, dia masih lagi panas. Maka dipanaskan dengan matahari, maksudnya dipanaskan dengan matahari lah. Dipanaskan dengan matahari. Kalau dia masak air jadi panas, itu bukan air musyammas. Orang tanya, Ustaz, kalau kena sejuk nak ambil wuduk dengan air panas. Dengan air panas. Boleh Ustaz ambil wuduk? Boleh. Tapi dah jadi panas, musyammas. Itu bila dipanaskan dengan cahaya matahari. Kan? Maksudnya digunakan pada iaitu digunakan masa panas. Maksudnya digunakan masa air itu masih lagi panas. Digunakan semasa air masih panas. Hilang pula. Kalau air itulah tak panas, maksud katakan tu air itulah dia terkena air panasan. Lepas tu air musyammas lah kita ni kan. Kemudian air itu dah sejuk. Air itu dah sejuk. Maka itu tak termasuk lagi dalam air yang dimakruhkan. Itu bukan lagi yang dilarang untuk digunakan. Jadi faham tuan Allah, ini air yang suci, dia boleh menyucikan. Cuma dia makruh. Okey, dapat tak ni? Soalan tak? Dapat cari soalan dulu. Masih lagi terputus-putus ke? Admit. Ustaz. Putus sikit. Putus sikit. Ustaz. Okey, yang ketiga pula. Air yang ini air makruh. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Air suci tapi tidak menyucikan. Suci tidak menyucikan. Suci tidak menyucikan. Suci bukan najis. Tak najis air itu. Tapi tidak boleh digunakan untuk berwuduk, tak boleh digunakan untuk apa lagi? Beristinja dan seumpamanya. Tak boleh digunakan untuk bersuci, untuk menyucikan anggota badan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, air yang suci tidak menyucikan, bahasa Arab dipanggil tahir ghairu mutahhir. Tahirun ghairu mutahhir. Suci tidak menyucikan. Okey. Yang ni ada dua. Kita bagi kepada dua. Satu,
Air musta'mal. Yang kedua, air yang bercampur. Dengan benda suci yang lain. Okey, air yang bercampur, kita bincang dulu air yang bercampur, air nombor 2 ni saya bincang. Okey. Air yang bercampur dengan air suci yang lain. Ini dipanggil al-mukhalatah, air yang bercampur. Maka apabila satu air itu bercampur dengan satu benda suci yang lain, seperti contohnya macam kopi. Kopi suci, sirap suci. Okey. Ataupun apa lagi? Sabun. Campur dengan sabun. Sabun tu suci. Sabun tak najis. Dalam apa sajalah. Okey, apa-apa sajalah. Okey, yang menyebabkan berubah air tersebut, maka kita kata air itulah jadi air yang suci tapi tidak menyucikan. Dan hendaklah percampuran itu kerana mukhalatah, kerana dia mukhalatah, dia percampuran. Hendaklah perubahan itu, iaitu perubahan pada bau, warna dan rasa itu, hendaklah perubahannya kerana mukhalatah, kerana percampuran. Contohnya, bila letak kopi dalam air, dah campur, dah berubah. Bukannya perubahan tu kerana mujawirah. Mujawirah tu apa? Berubah kerana dia berada di satu tempat dan benda yang keliling, dia bagi kesan pada dia. Okey, mukhalatah ni macam apa? Contohnya macam air kopi tadilah. Air kopi, air sirap. Mujawirahnya apa contohnya? Contohnya kalau duduk dalam peti ais. Kita ada air kosong. Letak dalam peti ais. Dalam peti ais tu juga ada apa? Ada benda yang berbau lah. Contohnya bawang ke apa. Air ni ada bau bawang pula. Atau ada bau petai. Ada bau durian atau seumpama dengannya. Atau seumpama dengannya. Maka air tadi tu, dia air yang tak suci. Maka jawapannya adalah air itu masih lagi suci. Sebab dia berubah bau dia. Bukan sebab mukhalatah. Bukan sebab bercampur. Sebab dia duduk sebelah-sebelah. Contoh lagi, air lama tanah tu dia akan turun mendap ke bawah. Mendap ke bawah. Kemudian air itu dia akan jadi jernih baliklah. Air kalau kita pergi ke kawasan yang contohnya apa? Yang tadi merah bawah. Maka bila kita kacau air itu, air jadi keruh. Maksudnya lama sikit nanti air tanah merah itu turun ke mukhalatah, ini mujawirah. Ataupun rumput-rumput, lumut yang ada pada air. Dia jadi nampak macam hijau. Jadi disebabkan lumut. Maka ini mujawirah. Ini bukannya mukhalatah. Ustaz nak bezakan percampuran mujawirah dengan mukhalatah. Mujawirah maksudnya dia duduk sebelah-sebelah. Mujawirah maksudnya ialah dia kerana dia duduk bersebelahan. Jadi mukhalatah apa beza dengan mujawirah? Mukhalatah apa beza dengan mujawirah? Apa babit senang ni? Mukhalatah kita tak boleh pisahkan dia balik dah. Sirap dah campur dengan air, boleh pisahkan tak? Tak boleh pisah dah. Kita dengan langsung al-mujawirah ni kita boleh asingkan. Dan tadi
Macam kita sebut tadi. Tanah tadi pun kita boleh tunggu sejak dia mendap, kita ambil air bahagian atas. Maka dia bukan berlaku satu proses yang percampuran yang tak boleh dia berpisah lagi dah. Maka yang itu barulah namanya al-mukhalatah. Jadi air yang ni, air campur ni tak suci. Jadi kalau kata boleh tak saya nak basuh minum pula. Kita kata dia suci. Tapi kita tak boleh pakai dia untuk bersuci. Beza dengan pendapat mazhab Abu Hanifah kata boleh. Susu boleh. Tak boleh. Kita tak boleh sifik itu tak boleh. Air musta'mal ni kita kena faham. Air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Wama adraka al-musta'mal. Al-ma'il musta'mal. Al-ma'ul musta'mal. Wama adraka al-ma'il musta'mal. Okey. Air musta'mal. Kita bersuci dengan sucian yang bersuci untuk apa? Suci yang syarak. Dan ada 3 terjemahan dia sedara ialah air yang dah gunalah. Kata kereta pun kalau kita nak beli kereta, kalau pergi negara Arab, musta'mal dan jadi musta'mal yang baru ataupun jadi. Bukannya kereta tu air musta'mal. Itu air itu musta'mal, maksudnya dah guna ataupun jadi. Bukan macam mana, ada syarat lagi. Yang digunakan macam mana? Syarat yang adalah digunakan dalam basuhan yang fardu. Basuhan yang fardu. Contohnya, kita ambil wuduk. Katakanlah kita ada satu baldi. Kita nak ambil wuduk. Jadi kita masukkan muka kita dalam baldi untuk basuh muka. Maka basuhan muka yang pertama itu ialah basuhan yang fardu, betul tak? Bila kita ambil wuduk. Yang fardunya apa? Yang fardu itu yang pertama. Yang pertama tu kalau dia sempurna lah maksudnya. Yang pertama tu kalau dia sempurna basuhannya, maka itu adalah yang basuhan yang fardu. Jadi basuhan yang fardu itulah yang memustakmalkan. Basuhan yang pertama itulah air daripada basuhan yang pertama itu yang telah memustakmalkan air tersebut. Memustakmalkan air tersebut. Memustakmalkan air tersebut. Basuhan kedua dan ketiga tak mustakmal. Katakanlah basuhan pertama dia ambil, dia basuh luar daripada baldi tu. Bila basuh yang kedua dia celup muka dalam baldi tu. Basuhan kedua tu basuhan fardu, basuhan sunat. Basuhan yang kedua tu basuhan yang sunat. Basuhan yang sunat masuk dalam baldi tu juga, dia tak memustakmalkan air. Jadi air mustakmal ni air yang digunakan pada basuhan yang fardu. Yang kedua, ketiga dia tak jadi mustakmal. Nah. Okey, kejap lagi kenapa kita sebut ni? Sebab kita ada kaitan dengan hadis yang kita baca sekarang ni. Sebab Nabi kata, janganlah seseorang kamu mandi di dalam air yang tidak bergerak sedangkan dia dalam keadaan berjunub. Sedangkan dia dalam keadaan berjunub. Nampak tak? Baik. Barakallahu fiik. Ini satu, di basuhan yang fardu, yang di mustakmal tu. Yang kedua, dia yang air yang terpisah dari anggota. Maksudnya kalau dekat anggota tu lagi, dia bukannya mustakmal lagi. Dah terpisah air tersebut, barulah dia jadi air mustakmal, terpisah daripada anggota tersebut. Maksudnya kalau air tu kita gosok atas tangan kita gosok macam ni, maka dia tak mustakmal lagi. Dan satu benda yang perlu kita ingat, dalam mazhab Syafi'i yang muktamadnya,
kedua tangan ini masih lagi dikira sebagai satu anggota. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Dua anggota di tangan ni dia masih lagi dalam satu anggota. Maksudnya kalau saya gosok tangan saya macam ni. Terus saya angkat, gosok. Saya angkat, saya gosok. Saya angkat, saya gosok. Sini. Saya angkat. Adakah bila saya angkat dan terpisah tu mustakmal? Tak mustakmal. Sebab dia? Sebab dia masih dalam satu anggota. Masih lagi dalam satu anggota tangan ni. Masih lagi dua tangan ni masih dalam satu anggota. Jadi masih lagi dalam satu anggota. Jadi tak pula kita kata, oh terangkat sikit dah jadi mustakmal. Tak betul. Kita gosok tangan tak boleh terangkat. Bila angkat je dah jadi mustakmal. Letak balik, oh dah jadi tak boleh dah. Dah tak sah. Bukan begitu. Yang ketiga, ada gangguan ya. Sabar dulu. Air najis saya belum ceritakan. Ada soalan. Jadi makna kalau air dua kolah itu termasuk kencing, adakah dikira air bercampur najis? Sabar dulu. Ustaz, kalau air dibuat dari bekas perak tak boleh. Emas. Tak boleh. Nabi kata tak boleh. Nabi kata jangan kamu makan dan minum dari bekas dibuat daripada emas dan perak. Wala ta'kulu min lakum fid dunya wa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi SAW, janganlah kamu makan daripada bekas emas dan perak, sesungguhnya ia mereka di dunia. Okey. Walaupun kalau air kencing masuk, kita nanti dulu. Okey. Kita nanti dulu. Jadi terpisah dari anggota. Yang ketiga, air itu sikit lah. Apa dia dari mustakmal? Air yang sikit. Air sikit apa? Kaedah nama Syafi'i. Senang je. Apa pembeza air sikit dan air banyak? Apa dia babik dia? Kaedah dia ialah air banyak itu 2 kolah dan ke atas. Apa? Dan ini ada hujahnya. Kalau orang kata ustaz apa 2 kolah ni kata? Kan bila disebut berkenaan dengan air 2 kolah. Dia kata kalau macam mana dengan hadis berkenaan dengan telaga yang ada telaga bi'ru budha'ah. Telaga budha'ah tu apa dia? Iaitu orang campak dalam tu bangkai campak dalam, tapi orang masih lagi ambil air dalam. Lalu orang kata, ya Rasulullah, bolehkah seorang campak betul-betul al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak boleh menjadi menajiskan sesuatu pun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebut tabi'in, dia tengok lepas tu pernah tengok tak masuk bi'ru budha'ah tu. Bi'ru budha'ah itu kalau aku masuk, dia kalau air tu tengah banyak, dia dah dekat sampai hampir-hampir ke dada aku dah. Pinggang. Kalau dia rendah, dia bawah sikit. Kalau air tu kurang, macam pinggang, air sampai ke pinggang air tu. Jadi kalau pinggang manusia pinggang lebih kurang satu hasta atau 2 hasta lebih lah, lebih kurang. Dan dia kata paling kurang air tersebut atau lebih kurang macam tu. Maka kalau setengah betis manusia dan hanya lebih kurang satu hasta lebih air tersebut. Bila orang kata kenapa boleh baling najis dalam tu, sebab air itu lebih dari 2 kolah. Air dalam telaga bi'ru budha'ah tu, dia gunakan hujah yang kata itu dalil bahawa tak ada air 2 kolah, tak ada 2 kolah, tak 2 kolah ni tak ada isu. Tak, air 2 kolah tak ada isu. Air 2 kolah tak ada isu. Kalau tidak, Nabi SAW akan sebut pelam ni. Okey. Dan ustaz, apa pula dalil bahawa sikit air tu najis? Itu isu pula. Apa dalil pula kalau sikit najis? Dalil sikitnya air itu najis, nanti kita akan tengok bahawa Nabi SAW dia buang air tersebut.
dalam kes air musta'mal ni, kalau kata apa Ustaz tadi hadis yang kita baca, maka janganlah kamu mandi di dalam air yang tidak bergerak. Semua yang tersebut. Kemudian mandi, kemudian kamu janganlah kamu mandi dalam air dalam keadaan kamu sedang berjunub. Macam junub tu mandi wajib. Bila mandi wajib, dia memustakmalkan air. Itu mazhab Syafi'i hujah. Sebab lagi jangan kamu mandi dalam air yang tidak bergerak dalam keadaan kamu sedang berjunub. Apa Nabi sebut berjunub? Maka Nabi tak khususkan mandi junub. Semua mandi. Kalau kita orang tu mandi dalam air tersebut, orang akan gili, betul tak? Tak kisahlah mandi junub atau tak mandi junub. Kalau orang mandi dalam air tersebut, kalau dia kata istiqdar, setengah ulama kata larangan ni bukan larangan untuk apa, larangan ni ada. Sebab Nabi kata kalaulah kita mandi, nanti kita akan rasa geli pada air tersebut. Kalau rasa geli semata-mata, Nabi takkan khususkan mandi junub. Kerana apa saja bentuk mandi, hatta mandi sunat sekalipun, kalau kita mandi dalam air tak bergerak, kita akan orang jadi geli. Tapi isu ni sekarang ni bukan isu geli tak geli. Isu ni adalah dia memustakmalkan air tersebut. Inilah yang kita sedang bincang. Apa kaitan dengan hadis yang sedang kita baca sekarang. Okey. Dah. Kalau sudah, disambung lagi air yang keempat pula. Jadi air ni cuci tidak menyucikan. Jadi air mustakmal tu bersih. Kalau nak buat lain boleh-boleh. Rumah ke, nak basuh apa kereta tu basuhlah. Dia bukannya kotor. Okey. Yang seterusnya pula, yang keempat, ini air mutanajis. Air bernajis. Ini terkait dengan bab kita sekarang ni. Nabi kata janganlah kamu kencing di dalam air yang tidak, itu al-mutanajis. Okey, air bernajis ni macam mana keadaan? Air bernajis ni di sisi mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i ialah air yang bercampur dengan najis walaupun sedikit 2 kolah. Lebih 2 kolah tetapi dia dan rasa. Ini air mutanajis. Ini air mutanajis. Nah, dari air mutanajis, air bercampur dengan najis. Alamak Ustaz, najis tahu pula. Najis ni tu yang kita belajar. Najis tu ada najis mughallazah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Najis mughallazah apa dia? Najis yang daripada anjing dan babi dan apa saja daripada keduanya. Mukhaffafah iaitu ada air kencing kanak-kanak 2 tahun ke bawah, lelaki. Dan kemudian najis mutawassithah itu apa saja najis yang syarat kata dia najis. Darah najis, nanah najis, muntah najis. Apa lagi? Tahi najis. Tak kisahlah tahi manusia ke, tahi binatang ke, tahi binatang yang halal dimakan ke, tahi binatang yang tak halal dimakan. Di sisi mazhab Syafi'i najis. Kalau kita tahu ada yang mengaji, ada dalam setengah mazhab yang lain kata binatang yang halal dimakan, tahi dia tak najis. Tapi di sisi Syafi'i kita najis juga. Di Syafi'i kita najis. Tapi kita kenapa Ustaz kenapa kata najis? Sebab kita kata kerana Nabi SAW pernah ketika dia nak istinja, maka Ibn Mas'ud dia bawa najis tai unta yang dah kering. Nabi tak ambil. Nabi ambil batu. Nabi tak ambil. Jadi menunjukkan bahawa benda tu tak boleh, dia tak suci. Sebab syarat kita belajar pada kuliah lepas, syarat nak istinja apa dia? Mesti dengan benda yang suci. Jadi kalau benda tu tak suci, itu Nabi tak ambil, itu dia najis.
Itu dalil bahawa taik itu najis. Sebab itu taik unta. Takkan taik harimau tengah padang pasir, taik unta kan. Naam. Yang kedua, kita kata kenapa taik manusia najis juga? Kerana kenapa taik binatang yang halal dimakan najis? Taik manusia memang najis. Kenapa taik binatang yang halal dimakan juga najis? Kalau mazhab Syafi'i kata walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik makhluk. Kalau sebaik-baik makhluk dan najis, maka istijak tadi dengan dalil iaitu manusia lebih mulia daripada binatang. Kalau manusia yang lebih mulia daripada binatang, taik dia najis, ambil binatang yang halal dimakan. Beda dengan kencing. Sama jugalah kencing. Kencing binatang yang halal dimakan ke tak halal dimakan ke tetap juga najis. Ustaz, kisah yang Urainin iaitu apa dia, yang kisah unta tu, yang unta sakit perut dia minum kencing unta, kita kata itu bukan dalil halal. Itu dalil iaitu kalau dia darurat, dia boleh, hadis tu menjadi dalil bahawa ketika darurat kita boleh ambil benda yang haram. Itu cantik. Itu boleh minum. Sebab tu kan kita nak Syafi'i kata kita janganlah buat perangai kalau kita pergi umrah. Saja je kita ambil video, kita masuk dalam Facebook. Kita akan menimbulkan apa dia polemik, kita menyebab orang kata apa lah dia ni minum kencing unta bukan nasi ke apa-apa. Kita maksudnya buat nak cerita pasal khilaf madhab, tak jadilah dah viral. Dah viral. Macam kita kata benda-benda lagi. Barakallahu fiik. Apa lagi najis? Kencing, tahi, lepas tu bangkai, maitah, bangkai juga najis. Bangkai itu apa maksud bangkai? Bangkai itu ialah binatang yang mati bukan dengan cara yang disyariatkan. Binatang yang mati bukan cara yang disyariatkan, bukan dengan penyembelihan yang syar'i, Dan bila sebut penyembelihan yang syar'i, maksudnya ialah binatang yang halal dimakan lah. Kita tak kata penyembelihan babi secara syar'i, tak jadilah. Penyembelihan harimau secara syar'i. Tak, maksudnya bila sebut penyembelihan secara syar'i, pertama binatang tu halal dimakan, yang kedua cara sembelih dia betul. Jadi kalau binatang tu dimati kerana tidak disembelih dengan cara yang betul, maka dia najis. Atau binatang tu tidak halal dimakan walaupun disembelih dengan cara yang betul, tetap juga dia bernajis. Maka itu juga najis. Lagi apa lagi najis? Arak. Dan apa saja yang memabukkan, termasuk juga dalam tu arak. Cuma benda yang memabukkan ini, yang jadi najis tu dalam bentuk cecair. Kalau dia dalam bentuk ketulan, dia tak najis. Dadah dalam bentuk pil. Adakah kalau kita sentuh dia najis? Tak. Tapi kalau dah jadi air, cairan, maka dia sama macam khamar, macam arak, maka dia najis. Ila akhirih. Jadi arak tu najis. Dan seumpama dengannya. Barakallahu fiik. Jadi itu najis. Jadi najis yang ni kalau termasuk dalam air yang sedikit, bila kita sebut sedikit apa dia? Kurang 2 kolah. Maka dia automatik najis. Berubah ke tak berubah ke, dia tetap juga najis. Berubah ke atau tidak berubahnya air tu, dia tetap juga bernajis. Saya ulang sekali lagi. Yang ni sama ada berubah atau tidak berubah. Maka dia tetap juga najis. Orang kata, Ustaz, apa dalilnya? Apa dalil bahawa benda itu najis? Dalilnya ialah hadis Nabi SAW. Nabi kata, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyatrah al-ma'." Dia kata, bila anjing jilat dalam bekas air kamu, maka buanglah air tersebut. Dan basuhlah dia 7 kali. Dan salah satunya dengan tanah. Ulahunna biturab. Salah satunya dengan tanah. Baik, bila salah satu dengan tanah,
Maksudnya tak kisahlah mana-mana, tapi yang paling afdalnya yang bukan last lah. Kalau last sekali baru kena tanah, nanti bertanahlah baju kita. Kalau bagusnya sebelum yang ketujuh tu ada dengan air, tanah air campur dengan tanah. Itu cerita lain. Tayyib. Jadi bila korang, Nabi kata apa dah hadis tadi? Bila anjing jilat bekas air kamu. Kalau anjing jilat air tu berubah bau warna rasa ke? Tak berubah bau warna rasa. Dan bila kita sebut inak ni maksudnya bukanlah bekas besar. Kena faham? Nabi kita idza walagal kalbu fi ina ni bekas. Bekas ni bukannya baldi besar, bukannya swimming pool. Inak ni bekas kecil. Jadi Nabi kata buang air tersebut. Nabi suruh buang air tersebut. Dan apa dia? Dia basuhnya 7 kali. Anjing kalau dijilat berubah bau warna rasa. Tak berubah bau warna rasa. Lepas tu orang putih kan, aiskrim pun dia share dengan anjing. Nah, tak berubah bau warna rasa dia. Habis tu kenapa Nabi buang? Sebab dia kurang 2 kolah. Atas saya ni mazhab Syafi'i mengambil mazhab Ahmad. Dia kata air kurang 2 kolah mesti dibuang. Maksudnya tak boleh pakai kalau campur dengan najis. Nah, dan dari mazhab Syafi'i tak bezakan najis itu najis yang keras ke atau najis yang cair. Najis yang keras ataupun najis yang cair. Lepas tu Nabi kata la yabulanna. Hadis ni yang kita baca sekarang ni. Janganlah seorang kamu kencing dalam air. Bila kamu berwuduk dengannya. Sebab air telah jadi najis. Kalau dia kurang dari 2 kolah. Air itu dah jadi air yang najis sebab dia kurang dari 2 kolah. Ulama mazhab Ahmad kata nampak hadis ni sebut kencing, cairan. Bukannya benda yang keras. Tak, Syafi'i kata tak, bukan mafhum itu, bukan itu yang kita nak. Kita ambil daripada kenajisannya, bukan dari segi air. Air. Dan juga dalam mazhab Syafi'i, lebih 2 kolah tetap dia, kalau dia berubah bau, warna dan rasa dia najis. Berubah bau, warna dan rasa dia bernajis. Kolam tu besar. Lebih 2 kolah. Tapi ada seekor lembu mati dalam tu. Habis berubah bau warna. Itu macam kes dulu kan. Ada satu taman perumahan tu. Ada satu orang ni dia kena bunuh. Dia orang campak dalam tangki air. Berbau satu taman tu air. Tak besar air bau, air bau. Lepas tu bila cek kat tangki taman tu, ada mayat seorang lelaki. La haula wala quwwata illa billah. Itu najis lah tu. Siapa yang ambil wuduk masa tu tak sah lah sembahyang dia. Kena qada balik. Jadi lebih 2 kolah tapi buah bawah dan rasa dia najis. Jadi kalau kita tengok pada soalan yang ditanya tadi, kalau kencing tadi kan, kencing dalam 2 kolah. Tengok balik soalan tadi. Nampak? Ustaz kalau bermakna kalau air 2 kolah itu termasuk air kencing, adakah dikira air bercampur najis? Tadi sebut. Kalau air itu dimasuki air kencing sehingga berubah, katakanlah banyak sangat orang kencing dalam tu. Sehingga berubah bau, warna dan rasa, yes bertukar jadi najis. Tetapi kalaulah air itu dia lebih 2 kolah, ada orang kencing dalam tu, tak berubah bau, warna dan rasa, maka air itu tetap masih lagi suci. Air itu masih lagi suci. Ada yang bertanya 2 kolah dalam berapa liter ya Ustaz? Jawapan ni ialah 193 liter. Okey, nak senang cerita 200 liter lah. 200 liter. 193 liter. 2 kulatain 193 liter. Barakallahu fiik. Nah, bila kita faham masalah air yang bernajis dalam mazhab Syafi'i, jadi bila kita dengar hadis ni, kan Nabi kata tadi apa? Janganlah seseorang daripada kamu. Patah balik, nampak tak? Janganlah seorang kamu kencing pada air yang tidak mengalir lalu mandi dalam. Ini sebab apa? Sebab itu air telah jadi najis. Kalau dia kurang 2 kolah. Tapi kalau lebih 2 kolah, jangan kencing. Awal kata jangan kencing itu supaya itu dalam bentuk supaya jangan mengotorkan. Nanti kita akan detailkan lagi. Kita akan detailkan lagi ayat hukumnya nanti insya-Allah. Nampak?
Nampak tak? Dia nampak ni. Yang pertama jangan kencing, yang kedua jangan mandi dalam kondisi junub. Ini dalil kepada air apa tadi? Air musta'mal tadi yang kita bincang. Air musta'mal. Yang ni dalil tentang air apa? Yang pertama tadi air mutanajjis. Air mutanajjis. Baik. Jadi kita sambung lagi. Hadis ini Imam Ahmad berdalilkan bahawa yang menajiskan itu jika najis itu bentuk cecair. Kalau najis itu bentuk keras, maka dia tidak berubah air tersebut. Tak berubah najis. Jamidah. Okey. Mazhab dia besar. Mazhab Syafi'i dia kata, mazhab Ahmad kata kalau bentuk ketul-ketulan najis tu, kalau sedikit air tersebut dia najis. Kalau banyak tak najis. Sorry. Kalau mazhab Ahmad tadi kata tak najis kalau benda tu berketul. Kata an-nadah idza kanat ma'i'ah tunajjisuhu hatta wa in kana al-ma'u ar-raqid akthar min qullatayn. Idza kanat an-najasatu jamidah. Maka kalau dah najis itu berketul, dia tafriq. Kalau sedikit menajiskan, kalau banyak dia tidak menajiskan. Okey. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali kata kalaulah cair, kalau kencing air tu banyak ke, sikit ke, tetap juga menajiskan air tersebut. Kalau cair, kalau cair, walaupun lebih daripada dua qalah dan tidak bergerak. Mazhab Ahmad kata kalau dia cair kencing atas bekat dalam air, bergerak, tak bergerak, tetap juga menajiskan air tersebut. Mazhab Syafi'i tetap, Syafi'i dibezakan. Tapi kalau najis yang keras, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali kata sama macam mazhab Syafi'i. Itu dibezakan sedikit ataupun banyak. Kalau sikit najis, kalau banyak tak najis. Cuma mazhab Syafi'i tak nampak perbezaan sebegini. Mazhab Syafi'i kata sama je. Najis yang kering ke, najis yang ketulan ke, atau najis yang betul cair, sama saja. Kalau kurang 2 qalah, dia bernajis walaupun tak berubah bau, warna, rasa. Kalau lebih 2 qalah, dia tidak bernajis lagi mana tidak berubah bau, warna dan rasa. Isu yang keempat, mazhab Malik dia memandang hadis yang kita baca ni, yang kamu kencing ini dalam bentuk makruh. Dalam bentuk makruh. Kerana apa? Kerana mazhab Malik dia kata air itu tidak menjadi najis kerana semata-mata terkena dengan najis. Yang kita sebut tadi. Agak sini beza mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik. Mazhab Maliki kata air itu kalau terkena najis, selagi tidak berubah bau, warna dan rasa, dia tidak menajis. Dia kata macam tu. Dia kata kalau contoh ada air secawal besar ni, lah kata sini. Bukan termos air. Masuk seketul sikit najis. Tak berubah bau, warna dan rasa dalam dia. Suci tak? Mazhab Maliki kata suci. Mazhab Maliki kata suci. Dan Syafi'i kata tak boleh. Dan Syafi'i kata kalau tak berubah bau dan rasa pun dia najis juga. Masih lagi bernajis. Kerana mazhab Syafi'i kata al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan menyucikan dan tidak menajiskan dia dengan sesuatu. Okey. Tapi kita jawab tadi kan, dalam mazhab Syafi'i kata apa dia? Tadi bila anjing jilat tadi. Betul lah mazhab Maliki dia memandang bahawa anjing jilat tu ta'abbudi. Sebab mazhab Maliki kata anjing tu tak najis. Melainkan apa dia? Aidiu dia sahaja. Luar tak najis. Jadi itu dia ta'abbudi. Ta'abbudiyun. Yang 7 kali tu. Jadi istadalla ba'dul hadithi al-ma' al-musta'mal najis. Sama jugalah. Okay. Nampak ni? Hadis ini ulama mazhab Hanafi kata air musta'mal najis. Air musta'mal najis. Mazhab kita kata apa? Syafi'i kata apa? Air musta'mal dia tidak najis. Cuma dia tak boleh bersuci. Dia suci tidak menyucikan. Hadis ini
Nak kata mazhab Hanifi kata hadis ini dalil bahawa air musta'mal najis. Kat mana ustaz? Dia kata kerana Nabi menyamakan, menyebut kencing dengan mandi sekali. Kencing dengan mandi sekali. Dia kata air itu apabila digunakan dia menjadi najis sebagaimana dia bernajis dengan kencing. Kerana mereka apa? Kerana mereka memakai dalalatul iqtiran. Itu dalil iaitu apa dia? Satu benda itu disebut sekali bersama-sama, maka hukum dia sama. Satu benda kalau disebut bersama-sama, dia maksudnya dia apa dia? Hukum dia sama. Kita kata barakallahu fiik, para ulama mazhab Syafi'i dia memandang bahawa dalalatul iqtiran dalil yang dhaif. Sebab banyaknya benda yang Nabi sebut bersama-sama, hukum dia berbeza-beza. Walaupun sifat dia sama. Contohnya. Okey. Bila Nabi kata, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nabi kata, as-sihru, asyirku, was-sihru, wa qatlun nafs, dan bunuh jiwa. Sihir, syirik, sihir, dan membunuh jiwa tanpa ada sebab. Okey. Dan makan harta anak yatim, wa qadhful muhsanat, dan menuduh orang tak baik berzina, makan riba, ila akhirih. Jadi kita kata sama ke hukum sihir dengan makan riba? Dia tak sama. Sebab sihir hukumnya syirik. Makan riba hukumnya tak syirik. Kemudian kenapa disebut sekali? Disebut sekali kerana dia termasuk dalam perkara yang dilarang. Sifat yang sama tu sifat yang dilarang. Tapi dari segi hukum dia, ini wajib, yang ini tak wajib, itu kita kata dua benda yang berbeza. Dia tidak semestinya dia disebut bersama, maksudnya hukum dia sama. Itu yang kita nak jawab. Tak semestinya air musta'mal disebut sekali dengan air kencing dalam hadis ni. Maksudnya air musta'mal itu bernajis. Tidak semestinya. Yang isu yang ke-6, dia kata disebut tadilah larangan kencing ini bukanlah secara umum dalam hadis. Larangan mandi ini bukan secara umum. Kalau air itu lebih dari 2 kolah banyak, maka tak dilarang kita mandi dalam air tersebut. Walaupun dah ada orang kencing. Contoh dalam swimming pool kan, swimming pool punya dah banyak orang kencing dalam swimming pool. Tapi selagi mana tak berubah bau dan rasa, sucilah air tu, mandilah dalam tu. Cuma gelilah, sebab tu Nabi larang. Sebab tu Nabi larang kencing dalam air yang tak bergerak. Sebab geli. Cuma dari segi najis tak najis, dia tak perkara najis. Okey. Jadi apa hukumnya kita kencing dalam air yang tak bergerak ni? Apa hukum kencing dalam air yang tidak bergerak? Kencing dalam swimming pool contohnya. Okey. Kan? Banyak orang buat tak? Banyak orang buat. Okay. Na'udzubillah. Okey. Apa hukum kencing dalam swimming pool? Senang cerita dia. Ada sebahagian yang kata haram, ada sebahagian yang kata makruh. Kaedah kita senang. Kalaulah air itu sedikit dunal qullatain, maka tak syak lagi, hukumnya haram. Okey, apa hukum kencing dalam air yang tak bergerak? Kita kata kalau air itu sedikit kurang dari 2 kolah, maka kencing dalam air tersebut hukumnya haram. Kerana apa dia? Ifsadul ma'. Dan dia merosakkan air tersebut. Okey. Kalau air itu banyak, lebih dari 2 kolah. Apa dia? Kalau lebih dari 2 kolah, apa hukumnya? Hukum kencing dalam tu makruh. Dah, selesai? Baik.
Isu yang ketujuh, kalau seorang tu mandi dalam air yang tetap, adakah air itu musta'mal? Kita dah sebut tadi kan, kalau banyak tidak, kalau sedikit jadi musta'mal. Sebab musta'mal ni mesti isu dia air yang sedikit. Musta'mal ini mesti isu dia sedikit. Kalaulah seorang junub tu dia masukkan air dalam air yang sedikit tadi tanpa niat nak bersuci. Dengan ni pula, dengan ni. Ini cantik ni. Ini hukum fiqah yang maksudnya halus, maksudnya dia faqih. Kalaulah orang tu dia junub, ada bekas air yang kurang berkolah, dia masukkan tangan dia dalam air tadi tanpa niat untuk bersuci, tanpa niat untuk mandi wajib. Maka air tadi musta'mal tak? Tidak. Sebab apa? Sebab yang kita kata musta'mal tu apa dia? Musta'mal tu apabila telah digunakan untuk bersuci yang wajib. Bila dia celup air tu dalam tangan dia, dia dah jadi musta'mal ke belum? Belum musta'mal. Sebab dia belum lagi niat nak bersuci. Tapi kalau dia niat dia, saja aku nak mandi wajib, dia celup tangan dia dalam air tadi, maka dah tak boleh dah bersuci dalam air tadi. Sama juga kalau dia celup. Masa dia celup tu, masa nak angkat tu dia baru niat. Tangan dia dalam lagi. Jadi juga air dia musta'mal. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, sebagai mazhab Syafi'i, sebagai ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa hadis ni larangan ini ialah larangan pada malam dan siang. Cuma dia kata malam lebih lagi dilarang. Fil laili asyad. Maksudnya jangan kencing pada waktu malam. Kenapa? Kerana malam itu air itu untuk jin. Cuma pendapat ini kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, pendapat ini tidak benar. Cuma kalau nak buat juga keluar dari khilaf bolehlah. Cuma pendapat ni kurang tepat. Kurang tepat. Okey. Yang terakhir sekali, sebelum kita nak habis lagi 2 minit lagi. Sebagian ulama zahiriyah dia berkata, ini pendapat ulama zahiriyah. Ulama zahiriyah ni apa? Yang ini ahli zahir, ambil zahir hadis. Kita melihat kepada maknanya. Kita melihat kepada isinya. Betul dalam subjek yang Ustaz Adi mengajar tu kan, iaitu manhajul istidlal, kaedah beristidlal di mazhab Syafi'i, iaitu mazhab Syafi'i, para mazhab Syafi'i, kaedah beristidlal di sisi para ulama ahli sunnah, itu ulama ahli sunnah melihat kepada makna. Dia bukan lihat kepada lafaz mata-mata. Jadi ulama mazhab Zahiri kata adalah kalau kita kencing kemudian baru mandi. Kalau kita kencing, kalau orang tu dia ambil najis, dia tuang dalam air, dia kata boleh mandi dengan air tersebut. Dia very literal. Literal tu tak salah, tapi literal sangat sampai apa dia? Tak lihat kepada makna. Lihat kepada lafaz tu semata-mata. Sebab Nabi kata, janganlah seorang kamu kencing kemudian mandi. Jadi kalau dia kencing, cuma dia buang najis dalam tu, boleh mandi tak? Dia kata boleh lagi mandi dalam tu. Wah, ini pendapat yang lemah. Okey, ini pendapat yang lemah. Apa dia kata? Dia kata Mazhab Zahiri kata bi khilaf man bala fi ina. Apabila seorang tu kencing dalam bekas, kemudian dia tuang dalam bekas tu dalam air tadi, air yang tidak bergerak tadi tu, la yahrum wudu. Kata tidak haram. Sebab Nabi kata jangan kamu kencing. Tak mazhab ulama majoriti mazhab kata tak, isu air kencing tu. Itulah banyak ulama mengingkari pendapat ini. Imam Ibn Battal kata, dia kata la yaqulu hadha illa jahil. Tidaklah orang yang melakukan ini melainkan orang yang jahil. Kerana hukum itu dia beredar sekitar illahnya. Dan illah sebab itu adalah kerana najis.
Itu juga dengan pendapat Zahiriyah. Lagi dahsyat lagi, dia kata kalau berak lagi tak ada masalah. Jadi kalau buang air besar. Sebab Nabi larang kencing dia, kalau buang air besar kemudian mandi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia kata aqbahu ma yaqulu fi hadzal qaul, ila pendapat seburuk-buruk pendapat dalam masalah ini. Ini seburuk-buruk pendapat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insya-Allah minggu depan kita akan baca apa yang kata Syekh Abdul Rahman Basram ini, uraikan dalam bab ini. Kita uraikan. Rasa saya akan uraikan di sisi mazhab Syafi'iyah dulu, dan barulah kita uraikan dalam mazhab-mazhab lain. Mungkin kaedah belajar fiqh madhab, iaitu kita belajar mazhab kita pertahankan mazhab kita dulu. Kenapa? Sebab kita nak tengok dalil mazhab kita dulu. Bukan nak pertahankan sangat sebab nak pertahankan. Sebab ada setengah orang bila dia mengaji fiqhul hadis, dia cepat sangat nak berubah. Maksudnya kita tengah baca kitab ni, dan dia terus-terus saja dia tulis kitab. Tak semestinya mungkin di kitab ni mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Jadi kita kena tengok mazhab kita, dan kita kena tengok apa dalil mazhab kita, supaya tak ada orang boleh mudah-mudah tuduh mazhab kita ni tak ada dalil, mazhab kita ni tak pegang kepada hadis. Kita ni ahlul hadis, kita bukan ahlul mazhab. Tuduhan yang macam ni tidak benar, bahkan dia memburukkan mazhab Syafi'i. Itu ada kata dua pendapat, jadi mana yang satu mau ikut, mana dalil lagi kuat, saya dah bagi dalil. Semua yang mazhab Syafi'i punya pendapat semua kita bagi dalil. Pendapat Syafi'i semua pendapat kita bagi dalil. Dan saya nampak Syafi'i dalam masalah ni semua paling kuat sekali berpendapat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.